Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini cikgu akan sambung untuk pembelajaran PDPR kita. Jadi hari ini cikgu sambung ke bahagian seterusnya iaitu 5.3 gabungan transformasi. Okey, jom kita mula. Okey. Jadi yang pertama yang cikgu dah ajar semalam tu, cikgu ulang balik. Okey, terdapat 4 jenis transformasi iaitu translasi, pantulan, putaran dan pembesaran. Jadi translasi, pantulan dan putaran ni awak dah belajar masa tingkatan 2. Jadi cikgu juga sudah turunkan tentang pembesaran masa topik 5.2. Jadi yang ni pun cikgu dah terangkan semasa pembelajaran kemarin. Jadi kita teruskan sahaja ke bahagian seterusnya. Okey, seterusnya kita lihat kepada langkah-langkah untuk menentukan imej atau objek bagi suatu gabungan transformasi. Jadi kemarin cikgu dah ajar awak semua macam mana kita nak lukis imej kalau dia bagi objek di bawah gabungan transformasi AB. Okey, jadi untuk cari imej kita kena lakukan transformasi B terlebih dahulu dan diikuti dengan transformasi A. Jadi untuk pembelajaran hari ini cikgu nak ajar cara awak nak cari objek jika dia bagi imej. Jadi kalau dia bagi gabungan transformasi tu AB, jadi untuk cari objek kita tentukan terlebih dahulu objek tu di bawah transformasi A dan diikuti dengan transformasi B. Dengan kata lain, kita ikut turutan gabungan transformasi yang diberikan lah. Okey. Okey, jadi kita tengok kepada contoh. Okey, contoh ni cikgu ambil berdasarkan buku teks awak, muka surat 156. Okey, jadi contoh 16 ni. Okey. Di sini contoh 16 ni dia ada bagi dua soalan. Okey, kita lihat dulu kepada A. Okey, jadi dia bagi tahu di sini dalam rajah di sebelah trapezium G tanda 2 ialah imej bagi suatu objek di bawah gabungan transformasi. Okey, diberi bahawa transformasi T adalah pembesaran pada pusat 14 dengan faktor skala negatif 2. Manakala V adalah putaran 180 darjah pada asalan. Asalan bermaksud pusat dia adalah 0, 0. Okey, di titik 0, 0. Okey, seterusnya transformasi W adalah pantulan pada garis Y sama dengan 1. Jadi, soalan dia suruh tentukan objek bagi trapezium G tanda 2 di bawah gabungan transformasi WV. Jadi, maksudnya yang colour pink ni adalah imej. Jadi kerja awaknya awak kena cari objek. Jadi bila kita nak cari objek di bawah gabungan transformasi yang diberikan, kita hanya ikut turutan. Maksudnya kita akan buat transformasi W diikuti dengan transformasi V. Okey, jom kita lihat jalan penyelesaian. Okey, jadi berdasarkan soalan tadi, okey, diberi penyelesaian dia dikata diberi imej untuk mencari objek, maka transformasi W diikuti dengan transformasi V. Macam cikgu sebutkan tadilah, kita ikut sahaja transformasi, gabungan transformasi yang telah diberikan. Okey, jadi mula-mula sekali kita kena buat transformasi W. Okey, daripada imej yang dia bagi, kita kena buat transformasi W. Jadi transformasi W adalah pantulan pada garis Y sama dengan
1. Jadi kerja awaknya, awak kena tentukan dulu garis pantulan dia Y sama dengan 1. Jadi bermaksud kita tengok pada paksi Y sama dengan 1. Jadi yang colour pink ni dia buat panjang, sini adalah garis pantulan Y sama dengan 1. Jadi kita gariskan terlebih dahulu. Okey, selepas kita gariskan, kita pantulkan, kita lukiskan objek bagi objek bagi image tadi. Okey, image tadi. Okey, jadi sekarang kita pantulkan jadi gambar yang pantulan tu akan berada di atas lah, sebab garis pantulan dia berada di Y sama dengan 1. Dia seolah-olah kita tengok muka kita di cermin. Okey, jadi kita tengok jarak tengok kat garis putus-putus ni. Okey, jarak image ni ke garis pantulan 3 unit. Jadi bila kita nak lukis image yang pertama tu, okey, kita kena jarak dia pun kena sama. Maksudnya sama dari garis pantulan ke titik yang kita nak buat tu. Okey, tadi 3 unit maka 3 unit lah, dan diikuti dengan titik-titik lain lah. Okay, jadi gambar untuk image yang pertama adalah seperti di atas ni, iaitu G tanda 1 ni. G bertanda ni. Okey, yang ini. Okey, seterusnya kita akan buat transformasi V. Transformasi V adalah putaran 180 darjah pada asalan. Okey, jadi mula-mula sekali kita kena tentukan titik asalan. Titik asalan adalah berada di tengah-tengah ni, iaitu 0, 0, di mana nilai X adalah 0, nilai Y pun 0. Jadi dia berada di tengah-tengah ni. Okey, seterusnya kita buat garis putus-putus, memandangkan dia nak adalah 180 darjah, maka kita akan buat garisan straight lah, sebab dia 180 darjah. Jadi untuk pengetahuan pelajar semua, bila dia putaran 180 darjah, arah dia kita tak tulis lah, sebabnya arah dia sama. Sama ada ikut arah jam atau lawan arah jam, kedudukan objek dia akan jadi sama. Okey, jadi kita pusingkan dia, dia akan dapat macam ni. Kita pilihlah salah satu titik dulu, lepas tu kita pilih titik yang kedua. Okey, kita sambungkan kepada pusat putaran dan kita carilah objek dia. Okey, jadi seterusnya kita tengok untuk soalan B pula. Okey, dia suruh tentukan objek bagi trapezium G bertanda 2 di bawah gabungan transformasi VT. Jadi bermaksud dia nak cari objek kan, berdasarkan image yang dia bagi. Jadi bila nak cari objek, kita ikut sahaja gabungan transformasi yang diberikan. Jadi bermaksud kita kena buat transformasi V diikuti dengan transformasi T. Okay, kita tengok jalan penyelesaiannya. Okey, yang ni cikgu. Okey. Okey, seterusnya. Seterusnya kita nak tengok, kita nak tentukan image yang pertama terlebih dahulu sebelum kita cari objek tersebut. Jadi kita buat transformasi B terlebih dahulu. Okey, image kita sekarang berada di bawah ni image yang asal sini. Jadi kita kena cari image yang pertama dulu. Okey, jadi di bawah transformasi V, iaitu putaran 180 darjah pada asalan. Okey, jadi macam cikgu kata tadi, pusat putaran dia memandangkan dia bagi tahu asalan, jadi bermaksud dia berada di tengah-tengah ni, iaitu titik dia 0, 0. Okey, memandangkan putaran dia adalah 180 darjah, jadi arah dia samalah, sama ada ikut arah jam atau lawan arah jam, lukisan image dia akan jadi sama sahaja. Sebab dia 180 darjah. Okay, jadi kita pusing ke sini. Jadi kita ambil lah mana-mana titik bagi image yang kedua yang dia bagi ni. Kita sambungkan kepada titik asalan. Lepas tu kita tengoklah jarak yang sama. Jarak yang sama kita akan buat image yang pertama.
Okey, dan seterusnya lah. Kita sambunglah. Okey. Seterusnya, seterusnya kita nak buat transformasi T. Okey, transformasi T adalah pembesaran pada pusat 1,4 dengan faktor skala negatif 2. Okey, kita dah belajar pembesaran. Bila kita nak buat sesuatu pembesaran, mesti ada pusat dan mesti ada faktor skala. Jadi mula-mula sekali kita tentukan dulu pusat pembesaran iaitu di 1,4. Titik 1,4 di sini. Okey, lepas tu kita tengok faktor skala dia negatif. Jadi gambar rajah dia akan terbalik lah. Okey, bertentangan. Okey, lepas tu faktor skala dia adalah negatif 2. Jadi maksudnya dia akan lebih kecil lah. Okey, kecil sebanyak 2 kali ganda. Jadi kita ambil lah mana-mana satu titik untuk imej yang pertama yang kita dapat tadi. Kita sambungkan kepada pusat pembesaran dan kita tengok jarak dia daripada titik ni ke pusat pembesaran. Jadi kita kecilkan. Jadi titik yang atas ni akan berada di sini. Okey. Dia maksudnya dia kecil. Dia kecil. Yang ni 2 kali ganda kan? 2 kali ganda sampai sini. Sampai sini. 2 kali ganda. Jadi bila kita nak lukis objek dia, kita kena kecilkan. Okey. Sebab faktor skala dia adalah negatif 2. Okey, seterusnya dia ambil titik imej yang pertama tu di sini. Jadi dia kita sambungkan kepada pusat pembesaran. Jadi di sini kita tengok jarak antara titik ni. Okey, titik imej yang pertama ke pusat pembesaran dua kali ni. Jadi bila kita nak lukis, dia kena kecilkan. Okey, kecilkan. Okey, jadi kita kecilkan. Okey, akan jadi macam ni. Okey, sebab di sini faktor skala ni, kalau dia bagi negatif 2, ni kalau biasanya kita nak cari kalau objek kepada imej. Okey, sekarang kita nak imej kepada objek. Jadi kita kena terbalikkan faktor skala dia kan. Ni sini. Faktor skala tu kita kena terbalikkan. Okey. Maksudnya dia akan jadi negatif 1/2. Sebab itulah dia objek kita akan semakin mengecil. Maaf ya, tadi cikgu salah sebut. Maaf untuk faktor skala negatif 2 ni cikgu kata kecil tak. Sepatutnya disebabkan oleh faktor skala dia negatif 1/2 sebab kita nak cari objek. Maaf ya, di situ ada kesilapan. Okey. Jadi faktor skala kita guna negatif 1/2 disebabkan oleh kita nak cari objek. Okey, dia terbalik lah. Okey, jadi sebab itulah objek kita akan semakin mengecil. Jadi objek kita di sini. Jadi jawapan dia adalah trapezium C. Okey, itulah objek kita. Okey, untuk soalan B. Okey. Seterusnya yang ini latihan dan kerja rumah. Okey, muka surat 154 cikgu nak buat soalan nombor 2 ni. Okey, dia ada kaitan lah dengan yang contoh tadi. Nanti kita akan bincangkan pada kelas berikutnya. Sekian, terima kasih.